ulama sufi biasa sebut, siapa yang tak ada guru, maka guru dia syaitan. Itu yang saya dengar kan. Orang yang tak ada guru, guru dia syaitan. Adakah ilmu ni boleh dapat dengan hanya membaca? Maksud dia baca je, dia tak ada satu individu yang ajar dia benda tu. Dan ilmu yang dimaksudkan lebih-lebih lagi ilmu agama lah, kan? Ilmu agama. Sebab ilmu masak ni tengok YouTube pun boleh masak kan. Ada satu orang tu dia belajar ilmu cabut gigi pakai YouTube. Tapi kalau undang-undang tak boleh. Ada seorang perempuan tu, dia belajar, dia tak ada sijil, tak ada lesson pun, tapi dia belajar online macam mana, dia tengoklah maklumat cara nak cabut gigi. Jadi dia bagi servis cabut gigi. Segi undang-undang tak boleh, kan? Itu dia boleh masuk jail tu. Jadi ditangkap perempuan tu. Tak boleh. Sebab apa? Gigi ni walaupun nampak macam simple kan, boleh buat mati kalau tak kena gaya. Sebab gigi ni kan dekat sangat dengan otak kita. Jangan main-main kan cabut gigi kan. Jadi ilmu ni dia simple, dia macam ni. Allah Ta'ala turunkan Quran. Adakah Allah Ta'ala turunkan Quran dalam keadaan tunggal? Maksudnya kamu bacalah Quran, kamu fahamlah sendiri. Bukankah Allah Ta'ala turunkan Quran bersama dengan Nabi? Nabi tu yang terangkan Quran. Nabi tu yang terangkan Quran. Sebab buku ni dia adalah teks yang tak ada roh. Kan? Teks yang tak ada roh. Ilmu agama apatah lagi, ilmu agama ni dia adalah perkara yang ada unsur rohani. Dia berpindah daripada dada ke dada. Jadi kalau kita baca teks, dalam keadaan kita tak ada basic lah. Kesalahan tu bila tak ada basic, kan? Dia tak ada basic, dia baca sendiri, dia faham sendiri. So bila kita belajar tak ada guru, dia tak ada check and balance. Dia akan jadi orang syok sendiri. Dia baca-baca, oh macam tu. Dia baca-baca, dia rasa macam tu lah. Jadi kalau dia ada guru, paling kurang dia tanya guru dia. Guru ni orang yang ada pengalaman ataupun ilmu tambahan lebih daripada dia. Jadi kalau ada guru, dia boleh sahihkan pemahaman dia. Kan kita belajar, kalau orang belajar kedoktoran pun, dia ada istilah membetulkan kefahaman. Jadi kan bila kita ada guru, kita ada supervisor, kita faham satu benda, bila kita semak kita punya kefahaman tu, bukan macam ni. Ada benda halus yang kita tak perasan. Macam itulah juga. Agama lagilah, kan? Agama lagilah. Benda yang lebih halus. Maka kalau orang tu dia baca saja, dia baca sendiri, dia faham sendiri, kemudian dia syok sendiri. Itu yang dan benda tu bukan teori. Kata-kata tu bukan tidak berpaksi. Memang banyak berlaku macam tu, orang yang baca saja. Kadang-kadang orang yang baca tak berguru ni sebab apa? Sebab dia sombong. Dia orang kata pandai, tapi pandai bab dunia lah. Oh pandai tinggi PhD, tapi dia tak belajar agama. Jadi bila dia nak belajar agama, nak belajar dengan orang, dia rasa macam dia ni pandai. Takkan orang pandai macam aku tak boleh faham. Dia rasa macam tu. Dia baca lah. Dan kadang-kadang membaca tanpa guru tu berpunca daripada sombong. Dia tak bersedia bersimpuh dengan guru. Dia memang pandai, dia memang ada PhD. Dia memang orang panggil pakar. Tapi dalam bab dia lah, dalam bidang dia. Dalam perkara dunia, reti pula orang tu. Bahawasanya dalam perkara dunia, dia tak baca, kan? Dia tak baca. Dia ni, kalau dia ni doktor, nak jadi engineer lah, baca buku engineer, baca buku engineering. Jadi tak? Orang engineering, dia rasa kalau engineering ni, baca saja boleh jadi engineer tak? Tak boleh, dia ada latihan. Dia ada petunjuk ajar, dia ada eksperimen, macam-macam lah. Dia ada latihan lapangan. Kita memang faham, sistem belajar memang macam tu. Jadi ilmu agama lagi lah, kan? Ilmu agama lebih itu yang jadi syaitan tu. Betul, memang dia ada yang ajaran sesat, ada satu ajaran sesat tu yang kita tahu yang nama dia Sihak. Asal tak yang Sihak tu, yang sekarang dia punya ketua tu lari pergi New Zealand, Australia, yang mengatakan apa ajaran dia? Nabi Muhammad itu Tuhan. Jadi baru ni saya jumpa satu orang, dia ni membenteras ajaran sesat. Dia pegawai lah di Johor, sebab ajaran tu kat Johor. Jadi macam mana dia boleh jadi macam tu? Dia ni profesor, maknanya orang pandai lah, tapi dalam bidang dia lah. Puncanya baca, dan dia faham macam tu, dan dia rasa fahaman tu betul. Dan bila orang yang lebih berpengalaman tegur dia, dah aku pandai, takkan aku punya fahaman salah, kan? Lama-lama
Betul dia kata, syaitan yang bisik kat telinga dia. Betul tu, kau hebat. Kau tak perlu jumpa orang ni, kau hebat. Itu jadi syaitan mengajak. Lalu dia telah membentuk satu aliran yang sesat. Tapi kalau orang tu, macam contohnya, kita belajar. Kita belajar bukan semua buku. Tapi kita ada basic ilmu tu. Yang mana basic tu, latar belakang tu yang membenarkan, membina keupayaan kepada kita untuk baca buku-buku yang kita tak pernah belajar. Kita faham sistem basic. Macam itulah sistem. Memang, pasti. Dia bukan sesimpel yang kita nampak kan? Bukan. Seperti mana kita faham dalam setiap bidang ni dia ada peringkat rendah, peringkat pertengahan, peringkat tinggi, peringkat pakar yang ada halus lagi kan? Agama lagi memang ada. Nampak macam senang kan? Tak, sangat susah. Orang yang pernah belajar bahasa Arab dengan dia pernah belajar bahasa Inggeris, dia akan tahu bahasa Arab lagi susah nak belajar daripada bahasa Inggeris. So bahasa Arab sangat luas. Dia punya bahasa dia sangat luas. Sangat halus. Nampak macam kalau dia ni belajar bahasa Inggeris peringkat paling tinggi. Dia cikgu bahasa Inggeris lah, PhD lah. Cuba dia belajar bahasa Arab. Dia akan nampak bahasa Arab macam mana keluasan dia. Sangat hebat. Contohnya kan bahasa Arab sahaja perkataan untuk singa ada 700 perkataan. Cuba sebut dalam bahasa Inggeris. Lion lagi? Apa? Lion Air. Ini sama je. Lion Air. Dalam bahasa Arab ni, singa saja, perkataan untuk singa ada 700 perkataan. Perkataan untuk pedang ada 1000 perkataan. Kan? Memang saya memang tak hafal lah. Tapi dia punya luah dia 1000 perkataan merujuk kepada pedang. Ada 1000 perkataan merujuk kepada Arab. Orang jahilah kan kuat punya Arab. Sehingga ada satu orang ulama ni, dia tulis buku. Buku mengumpulkan nama-nama singa. Ulama Pakistan, pengarang kitab Barakat Makiyah tu, Maulana Musa, orang Pakistan tu, dia punya hebat kaji bahasa Arab ni, dia tulis senaraikan nama-nama singa 700 lebih. Tak hebat lagi. Dia buat tu, senaraikan nama-nama singa, dia datangkan dalam bentuk syair. Kalau kita datangkan dengan bentuk 1, 2, 3, itu senang. Dia buat ayat syair. Ayat syair ni kena ayat yang ada gubahan. Jadi kita nak gubah lirik lagi, nak bubuh perkataan tu, nak matching kan. Itu kena memang otak genius. Baru boleh buat perkataan seperti itu. Saya pernah sebut kan, ada ulama Islam ni punya hebat dia. Dia tulis buku macam mana? Ulama Yaman. Dia punya buku ni, kita tengok kan, buku tu, kitab tu, dalam kitab tu ada 5 ilmu. Kita kata biasa lah, 5 ilmu, 10 ilmu, semua boleh buat. Bukan macam tu. Dalam satu kitab ada 5 ilmu. Biasa. Mula-mula sebut ilmu dulu, kemudian sebut ilmu ni. Nak sebut 100 ilmu pun boleh kan dalam satu buku. Contohnya dalam buku ensiklopedia ada macam-macam ilmu dalam tu. Dia bukan macam tu tulis buku. 5 ilmu tu maksud dia, kan buku ni kan dia ada baris. Ada berapa? 18 baris. Buku tu, kalau kita baca, dia kan buku Arab. Arab mula daripada kanan kan. Kalau kita baca dengan biasa, maksudnya dengan urutan biasalah, daripada kanan ke kiri tu. Kalau kita baca, dia akan memberitahu kita satu ilmu. Okey. Kalau kita baca buku tu terbalik, daripada sini ke sini, ilmu lain. Maksudnya kita kena cantum perkataan tu terbalik. Dia jadi ilmu lain. Baru 2 kan? Dia kan 5. Kalau kita ambil huruf yang pertama daripada setiap pangkal baris, huruf pertama je, kita cantumkan dengan huruf kedua, cantum huruf ketiga, cantum huruf keempat, kan 18 baris contoh. Dia akan jadi ilmu lain pula. Ambil huruf pertama, cantum ilmu lain. Huruf pertama. Kita ambil bukan huruf, perkataan pertama. Perkataan pertama, cantum ilmu lain. Ilmu lain terus. Bukan biasa punya lain. Kalau kita ambil perkataan yang hujung, cantum sampai ke bawah, dia macam silang kata lah. Silang kata tu dia tidak meraihkan apa-apa fakta, just perkataan ni kan. Ini ayat bersama perkataan bersama fakta. Kalau kita cantum perkataan yang akhir ke bawah, ilmu lain. Dan kalau kita cantum perkataan tengah turun ke bawah, ilmu lain pula. 5 ilmu. Pengsan, macam mana dia fikir dia nak susun tu? So komputer boleh buat komputer. Komputer buat susun abjad tu. Sebab kita kena fikir perkataan pertama ni dia mesti boleh jadi penyambung kepada perkataan kedua.
dan membentuk maklumat. Ilmu ke? Bukan maklumat kosong, ilmu. Ilmu yang besar-besar. Ilmu fiqh, ilmu sejarah, ilmu syair. Macam mana otak dia fikir? Memang sangat genius. Ulama Yaman. Ibnu Muqri panggil. Jadi cara nak baca buku tu, kalau cetakan moden, dia buat color. Jadi dia colorkan perkataan pertama tu, kali hijau. Jadi kita dah cantum kan, cantum. Dia membentuk satu ayat. Cantum-cantum dia membentuk satu ayat lain. Tapi kalau tak ada color, kita baca straight je, ada ilmu lain. Masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita semua. Subhanallah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.